Dia baca tiap-tiap hari baca, tiap-tiap malam baca, kalau ada masa lapang pun baca. Tiba-tiba tercetus di hati dia, seronoknya tengok orang-orang yang baca berlagu. Aku tak pernah belajar berlagu, kata budak ni tadi. Dia cuba berlagu. Bila cuba berlagu tu terus jadi. Terus dia ada lagu, padahal dia tak pernah belajar berlagu. Tu contoh tadi. Kalau kita buat apa yang kita tahu, kita tahu baca Quran tak berlagu, tapi istiqamah buat tiap-tiap hari buat, tiba-tiba Allah bagi ilmu berlagu. Tak payah pergi belajar pun dapat. Satu contoh lagi, kisah seorang wali Allah. Lupa dah nama dia siapa. Dia ni dia minta kepada Allah supaya dia dipertemukan dengan iblis. Dia teringin nak jumpa iblis tu. Dia nak tanya, ada benda dia nak tanya. Tapi amalan-amalan dia istiqamah lah. Dia pula wali Allah. Satu hari sedang dia duduk malam lah, tiba-tiba datang satu orang tua. Orang tua yang dia tak kenal, cara penampilan berjalan pun lain macam. Dia pun tanyalah, kamu ni siapa datang sini, nak apa? Orang tua tu kata, akulah yang kamu maksudkan. Dia cakap, akulah yang kamu maksudkan. Rupa-rupa yang datang tu iblis. Dia datang dalam rupa orang tua. Yang wali Allah ni tahulah, dia kata, oh aku minta, rupanya Tuhan kabulkan. Sebab orang tu kata, akulah yang kamu maksudkan. Iblis tu. Jadi dia pun tanyalah beberapa soalan, iblis tu pun jawablah. Kemudian salah satu soalan yang dia tanya, kenapa masa Allah suruh kamu sujud kepada Nabi Adam dulu, kamu tak sujud? Apa jawab iblis tu? Dia kata, bolehkah kita sujud kepada selain Allah? Bukankah kita ni kena sujud pada Allah saja? Dah wali Allah ni termati, dia punya hujah termati. Termati betul juga. Jadi perbuatan iblis tu betul lah. Dia tak mau sujud kepada makhluk, dia nak sujud kepada Allah saja. Masa dia termati tu, yang orang tua tadi seronok, sebab dia berjaya mengalahkan hujah wali Allah ni tadi. Tapi disebabkan wali Allah ni satu orang yang istiqamah dengan dia punya amalan-amalan, tiba-tiba masa tu datang ilham yang dia tak pernah belajar. Ilham dia lebih kurang bunyi macam ni lah soalan dia. Dia kata, kalau kamu betul-betul beriman dengan Allah, dah tentu kamu akan buat apa saja yang Allah suruh. Kalau betul engkau iblis beriman, percaya dengan Tuhan, beriman dengan Tuhan, Tuhan suruh buat apa pun dah tentu kamu buat. Sedangkan yang suruh sujud kepada Nabi Adam tu, Tuhan yang suruh. Kenapa kamu tak mau sujud? Walaupun dia suruh sujud kepada makhluk sekalipun, tapi dia yang suruh. Iblis pula mati kejap. Tidak tadi dia nak dapat jeka kan? Ramai orang soleh naik jadi orang soleh, iblis hantar dia punya pasukan-pasukan dan kecundang. Ramai. Bukan kata orang biasa ni hak mai hak kecil-kecil, hak besar-besar tu. Kita biasa dengar kisah Barsisa lah, apalah, kisah orang yang memang hebat-hebat. Iblis hantar dia punya general. Kalau dia tak hantar general dia pun, dia sendiri turun. Dia turun, dia berlagak buat soleh-soleh lebih kurang. Dia cakap. Boleh terubah hati orang tu tadi. Macam iblis tu tadi lah. Cuba kalau dia main kat kita, kita tanya, kenapa kamu tak sujud kepada Nabi Adam? Kita mana boleh, kita kena sujud kepada Allah saja. Kalau kamu nak sujud kepada selain Allah, kita betul iblis ni. Kita nak jadi nak berguru lah. Kita berguru dengan dia pula. Nasib baik yang wali Allah tu tadi ada ilham dia datang. Seterusnya kita menyentuh ayat Quran, surah Al-An'am ayat 59. Maksudnya, dan di sisi Allah kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang tahu selain Allah. Jadi cerita-cerita benda yang gaib ni semuanya ada pada Allah. Jadi persoalannya, adakah Nabi Muhammad tahu perkara-perkara yang gaib? Jawapan dia, Nabi Muhammad tahu sekadar perkara yang dibagi tahu oleh Allah. Nabi Muhammad tahu perkara-perkara gaib yang mana yang Allah izinkan dia tahu, yang mana Allah bagi tahu, yang mana Allah tak bagi tahu dia tak tahu. Contohnya tarikh berlakunya kiamat, Allah tak bagi tahu kepada siapa-siapa pun. Malaikat tak tahu, Nabi Muhammad pun tak tahu. Yang tu Nabi Muhammad tak tahu lah. Tapi ada perkara-perkara yang Nabi Muhammad tahu. Contohnya, dia kata selepas
dia mati tu, anak dia Fatimah akan mati. Dan terbukti. Itu benda gaib lah, benda yang belum berlaku dia tahu. Kemudian dia kata isteri dia yang paling murah hati, yang rajin membantu orang, yang rajin menderma ni akan mati selepas dia. Isteri dia ramai, yang rajin menderma tu yang akan mati. Dan terbukti betul. Jadi Nabi Muhammad ni dia tahu perkara-perkara yang gaib sekadar yang Tuhan bagi tahu. Sebab ada orang dia pertikai, dia kata Nabi Muhammad tak tahu perkara gaib, Allah saja tahu. Sebenarnya Nabi Muhammad tahu perkara gaib sekadar mana yang Tuhan bagi tahu. Contohnya, kita ambil satu ayat Quran yang mengatakan tentera Rom akan dikalahkan di bumi yang dekat. Kalau zaman itu tentera Rom ni, bila sebut tentera Rom tak boleh bagi kalah. Macam kita sekarang lah, bila sebut tentera Amerika, nak kata Malaysia ni memang mustahil lah nak kalahkan. Macam itulah contohnya. Pokok lawan Singapura boleh lah, ada harapan. Lawan dengan China, lawan dengan Rusia, nak lawan dengan Amerika, tak boleh lah. Rasa-rasa kalah sekejap je lah. Jadi Rom tu macam tu lah zaman tu. Bila sebut tentera Rom, tak boleh lawan, ini hebat. Tapi Nabi Muhammad beritahu tentera Rom akan kalah. Dan terbukti tahun-tahun lepas tu kalah tentera Rom. Masa tu Nabi Muhammad dah wafat dah. Kalah tentera Rom. Kalah pula di mana? Di bumi yang dekat. Tentera Rom ni dia kalah di dekat kawasan Laut Mati. Dekat kawasan Laut Mati. Jadi orang zaman dulu dia cuba nak tafsir, apakah maksud bumi yang dekat? Jadi ulama zaman dulu dia tafsir bumi yang dekat ni maksud dia dekat dengan Palestin, dekat dengan Baitul Maqdis. Itu tafsirnya. Tapi bila zaman berubah, zaman sekarang orang tafsir yang lebih tepat lagi. Rupa-rupanya maksud bumi yang dekat ni ialah kawasan paling rendah dalam dunia, paling dekat dengan perut bumi. Itu maksud bumi yang dekat. Rupa-rupanya dalam Quran dia bagi tahu lah, dalam dunia ni tanah mana yang paling bawah, paling dalam, paling dekat dengan perut bumi, iaitu dekat kawasan Laut Mati tu, tempat tentera Rom kalah. Dah bagi tahu dah 1400 tahun dulu. Tapi zaman ni baru kita dapat. Orang buat kajian, rupa-rupanya kawasan di sekitar Laut Mati itu adalah bumi yang paling rendah dalam dunia. Sebab tu Laut Mati tu sendiri, air dia yang paling masin dalam dunia. Sebab dia paling ke bawah tu, ke dasar ni. Air laut dia tinggi lagi daripada negeri Belanda. Sebab tu di negeri Belanda dia buat tembok. Yang kawasan Laut Mati tu rendah lagi. Tapi sebab dia duduk tu tengah-tengah benua tu, kita tak perasan. Bila orang kaji, memang betul. Kawasan sekitar Laut Mati ni kawasan yang paling dekat dengan perut bumi, paling bawah sekali. Dah sebut dah dalam Quran. Disebabkan masinnya air laut mati ni dekat, betul tak? Kawasan tu, sampaikan kita boleh terapung. Orang tak pandai berenang pun terjun terapung juga. Boleh terapung, boleh baca buku, boleh baring. Sebab masin sangat. Sampai ikan pun tak boleh hidup dalam tu. Sebab dia dah ke bawah sangat dengan perut bumi tu. Kemudian kita sentuh tentang musyahadah. Musyahadah ni maksud dia menyaksikan, berkait dengan dua kalimah syahadah kita. Kita daripada kecil lah, sejak kita memayis tu, usia 6-7 tahun tu kita duk sebut dah dan kita faham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksud-maksud dia pun kita faham. Cuma kita tidak sampai ke peringkat bersaksi.